Kita teruskan kepada agenda utama pada hari ini iaitu bengkel pengkarya model. Tapi sebelum itu, molek kiranya saya perkenalkan panel jemputan kita pada hari ini terlebih dahulu. Nama diberi adalah Dr. Zurida Hanim binti Datuk Mat Ahir. Beliau merupakan pemegang sarjana muda perakaunan, sarjana sains pengurusan dan PhD pendidikan kepimpinan literasi. Beliau juga merupakan guru cemerlang perpustakaan dan media Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Antara sumbangan beliau adalah berjaya menulis 24 buah buku, 20 kertas kerja, proceeding, journal, perkongsian lebih 300 ceramah, webinar, urus setia lebih 100 program, JU Pusat Sumber, Jawatan Kuasa Majlis Guru Cemerlang Kedah dan penyelenggara buku. Selain itu, antara anugerah yang telah dirangkul oleh beliau ialah Johan PSS Kebangsaan 2009, Sekolah Menengah Kebangsaan Convent, Anugerah Kualiti KPPM 2009, Naib Johan PSS Kebangsaan 2020, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2003, 2010, 2019, Guru Ikon Akademik 2013, Guru Ikon GPM Negeri Kedah 2019, Guru GPM Paling Kreatif Kebangsaan 2019. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, pihak majlis dengan penuh rasa berbesar hati dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Zurida Hanim binti Datuk Mat Ahir untuk menyampaikan bengkel beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Puan Norsiah binti Sulaiman yang merupakan penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang Berusaha Cikgu Ustaz Wan Azman bin Wan Awang, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, guru-guru SMK ranca-ranca yang telah bertungkul lumus untuk menjayakan program pada petang ini, dan tidak lupa juga kepada penonton webinar hari ini yang berada di hadapan saya, dan saya yakin majoritinya terdiri dari sekiranya anda guru, anda merupakan guru perpustakaan media khususnya, dan sekiranya anda anak pelajar, anda merupakan pengawas PSS sekolah yang sama-sama bersama dengan guru-guru untuk memajukan pusat sumber masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya bagaimana untuk menukarkan pengalaman anda kepada sebuah buku, dan saya berharap penonton yang berada di hadapan saya setelah tamat webinar ini sekurang-kurangnya dapat menghasilkan sebuah buku, tidak pun menghasilkan buku secara berjemaah. Boleh kongsikan slide saya pada petang ini? Kita lihat terlebih dahulu apakah objektif. Kita lihat terlebih dahulu apakah objektif webinar kita pada hari ini. Okay, next slide. Pada hari ini, suka untuk saya maklumkan bahawa saya lebih suka berkongsi bagaimana pengalaman dan kehidupan seharian kita sebenarnya boleh ditukarkan kepada buku. Jadi ini adalah perkara pertama yang kita akan lihat, iaitu mengapa anda hadir di sini. Bagaimana ingin menukarkan pengalaman kepada buku, dan bagaimana untuk menulis menggunakan 1 hari 5 waktu, dan bagaimana memasarkan buku. Oleh itu, saya sering bertanya sekiranya anda hadir dalam bengkel-bengkel karyawan, tak kisah perkara muda untuk pelajar ataupun bengkel menulis buku bagi guru-guru, anda tidak boleh terus selepas belajar berdiam diri, kerana apa yang paling penting ialah perlu bermula sekarang. So, apabila selesai webinar ini, saya harap semua penonton di hadapan saya mengambil tindakan segera dengan menulis sekurang-kurangnya buku secara kompilasi atau berjemaah. Mengapa anda di sini? Okay, next slide. Anda di sini
perlu menukar niat sekiranya hanya untuk mengisi SPL KPM, sekiranya untuk mengisi PAJSK, tukar niat bahawa anda berada dalam sesi webinar ini untuk menerbitkan karya. Kenapa saya berkata demikian? Seperti mana yang tercatat dalam poster dalam slide ini, orang yang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari segi sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulislah kerana tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Dan seperti mana yang dinyatakan Ali bin Abi Thalib, setiap penulis akan mati. Yang abadi hanyalah karyanya, maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Jadi sekiranya anda seorang yang berilmu, anda mempunyai pengalaman dan anda mempunyai sejarah yang unik atau kisah sedih atau apa sekalipun yang berlaku, sekiranya anda tidak menukarkan setiap pengalaman itu kepada bentuk tulisan atau kepada aksara, perkara itu akan lenyap sebenarnya. Itu sebab bagi konteks cikgu, kenapa selepas kita buat aktiviti, kita perlu buat dokumentasi. Baik, next slide. Baik atau buruknya pengalaman seseorang tetap menjadi ibrah kepada orang lain. Jadi jangan buat statement saya ada pengalaman buruk, jadi biarlah saya yang simpan pengalaman itu. Tetapi sekiranya anda menulis pengalaman tersebut akan menjadi panduan, menjadi teladan, menjadi kita kata ibrah. Dan orang lain akan menggunakan pengalaman anda itu untuk membaiki kehidupannya supaya lebih baik. Jadi jangan takut keluar dari kebiasaan. Cabarlah diri melakukan sesuatu yang lebih baik selain terus utuh berpegang pada hukum agama, prinsip diri dan adat budaya. Pengalaman hidup akan memberi erti yang baik untuk kehidupan hari esok. Jadi kita ada banyak pengalaman kita itu akan hilang sekiranya kita tidak menukarkan pengalaman kita kepada buku. Baik, next slide. Ini saya petik kata-kata daripada dua tokoh ataupun sifu saya dalam dunia penulisan. Apa yang dikatakan oleh Tuan Zamri Muhammad? Apakah kita mahu termenung di jendela pada usia 60 tahun lalu menyesali usia yang dihabiskan kerana melepaskan satu impian iaitu menulis buku. Dan untuk makluman semua, slogan saya ialah cepat tulis sebelum mati. Kerana kita tidak tahu bila kita akan mati dan kita takut apabila kita ingin menulis kemudian kita akan mati, apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca di luar sana akan menjadi separuh jalan. Jadi sebenarnya itu adalah satu pengalaman ngeri. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Mak Sridia ataupun penulis Sridia Saharudin, satu cara kita bagus dalam penulisan ialah dengan cara kita suka apa yang kita tulis. Nah, jadi kalau anak-anak suka menulis cerpen, cerita bersama keluarga, tulislah. Kalau mungkin anda berminat untuk menulis puisi, tulislah. Kalau anda berminat untuk menulis pantun, tulislah kerana itu adalah bidang kepakaran kita. Mungkin anda seorang atlet yang sangat hebat di sekolah. Anda mempunyai rahsia macam mana strategi untuk mendapat pingat emas 3 tahun berturut-turut dalam MSSD misalnya. Orang lain tak ada pengalaman tu. Jadi sekiranya anda menulis bidang kepakaran anda. Dan itu adalah imej diri kita sendiri. Oleh itu tulis apa yang kita suka. Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita laksanakan untuk kita menulis. Baik, next slide. Untuk slide yang seterusnya, saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhkan saya daripada rasa riak dan takabur. Sebenarnya kejayaan yang dapat ini saya ingin berkongsi dengan para penonton webinar di sana supaya dapat menjadi motivasi khususnya kepada anak-anak cikgu yang cikgu kasihi, bahawa apabila kita ada kejayaan, kita boleh berkongsi dengan orang lain
untuk memberi inspirasi, untuk memberi motivasi supaya lebih ramai orang akan menjadi lebih baik dan pastinya lebih baik dari diri kita. Okey, jadi saya mungkin ada pengalaman, sedikit pengalaman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala melanjutkan pengajian dalam bidang PhD, dan sekarang sebenarnya saya sedang menulis buku solo bagaimana saya menulis tesis PhD ketika ibu saya sakit berjuang sebagai cancer survivor. Jadi saya menulis tesis PhD saya, proposal PhD saya di Katil Hospital misalnya. Dan saya juga berkongsi bagaimana saya bekerja bersama tim pasukan, kerana kalau kita tak boleh bekerja sendirian, bersama tim pasukan, bersama rakan-rakan sekerja sehingga menatijahkan pelbagai kejayaan di sekolah, dan seperti mana kejayaan yang tersenarai dalam slide yang anda lihat. Okay, next slide. Ini adalah kejayaan saya semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Convent, dan ini merupakan pengalaman yang manis, dan pengalaman ini mungkin tidak dapat ataupun hilang begitu saja jika tidak ditulis. Oleh itu kenangan-kenangan ini telah pun diterbitkan, dikompalkan dalam bentuk buku. Jadi ini adalah pengalaman saya semasa saya berkhidmat di SMK Convent, dan kejayaan paling manis ialah mendapat anugerah PSS Cemerlang 2009 Johan Kebangsaan, dan tahun yang sama kami mendapat anugerah Sekolah Cemerlang, dan kita kata Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang atas kerja kuat semua, akhirnya kami dianugerahkan anugerah kualiti Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada tahun 2009. Itu adalah satu pengalaman. Okay, next slide. Kemudian apabila saya ditukarkan ke sekolah yang saya berkhidmat sekarang, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahia, maka kita telah mengatur beberapa strategi kerana kita berusaha untuk menjadi sekolah NYPIB. Jadi beberapa gerakan telah dibuat untuk mencapai kejayaan di peringkat sekolah. Beberapa gerakan dibuat untuk menjadikan anak-anak, khususnya anak-anak PSS sebagai pelajar yang cemerlang, serta kami juga memberi penekanan kepada kemenjadian sekolah dalam pelbagai bidang, sama ada bidang akademik, HEM dan juga co-curriculum. Ini adalah kita kata senario. Okay, ini sepintas selalu senario bagaimana pengalaman saya, dan seperti mana yang saya nyatakan, sekiranya pengalaman ini tidak ditukarkan dalam bentuk buku, ia akan hilang. Jadi semua pengalaman manis ini di dua buah sekolah telah pun ditukarkan kepada sebuah buku. Baik, next slide. Yang diberi nama Buku Panduan PSS Idaman. Dan untuk makluman semua, buku panduan PSS Idaman ini, boleh back ya. Buku panduan PSS Idaman ini ideanya tercetus pada 2012. Namun ketika itu saya memang ambitious sebab nak tulis buku sendiri, tapi tidak siap-siap. Sehinggalah pada tahun 2018 saya bertemu dengan beberapa orang sahabat, lima beradik lah termasuk saya, iaitu Ustaz Azlan, Cikgu Syarida, Cikgu Prasad dan Jubi Skut Jagung. Saya nyatakan hasrat bahawa saya nak bukukan pengalaman saya membangunkan PSS. Namun saya juga perlu pengalaman sahabat-sahabat yang kini dah seperti adik-beradik untuk bersama di dalam satu buku, dan akhirnya kami kumpulkan rahsia membangunkan PSS yang tidak didedahkan dalam kursus-kursus, sebab kita menulis berdasarkan best practices, berdasarkan pengalaman apa yang kita lalui, bukan bergantung kepada teori semata-mata, dan akhirnya terhasillah buku panduan PSS pengalaman. Okay, next. Buku panduan PSS Idaman juga dilancarkan pada tahun 2019, dan selepas itu lahirlah siri buku-buku berdasarkan pengalaman JPM dalam membangunkan PSS. Baik, soalan saya, jika ini adalah pengalaman saya menulis buku berdasarkan pengalaman bekerja sebagai JPM, bagi
kita kata peringkat sekolah, apa yang guru GPM boleh buat untuk menghasilkan karya. Jadi cikgu-cikgu boleh mungkin di sekolah cikgu ada satu program yang memberi impak yang mungkin tidak dilaksanakan di sekolah orang lain. Cikgu boleh jadikan itu sebagai satu tajuk dan minta murid-murid untuk menulis pengalaman mereka. Mungkin murid menulis pengalaman berdasarkan situasi mereka, bagaimana mereka mengatasi ketakutan untuk menjadi pembaca doa seperti adik tadi, menjadi pengacara, dan benda-benda ini sebenarnya kita nampak kecil tetapi ramai orang di luar sana nak tahu bagaimana segalanya bermula. Oleh itu sangat penting untuk kita belajar menukarkan pengalaman kita kepada buku. So dalam konteks guru-guru, ini adalah satu perkara yang sangat kita kata memberi manfaat dalam pembangunan kerjaya, khususnya bagi mereka yang bercita-cita untuk menjadi guru cemerlang, kerana buku sebenarnya adalah pasport atau name card yang sangat hebat. Tak perlu bagi name card, tapi kalau bagi buku, ayat pertama mereka akan nyatakan, wow, cikgu seorang penulis buku. Jadi hierarki kita tu dah meningkat sebenarnya. Okay, next. Next slide. Pada tahun 2018, saya dan juga berserta dengan para GPM telah menulis sebuah buku dari Subis ke Bologna, Guru Malaysia Mengubah Dunia. Dalam buku ini ada banyak tajuk yang diberikan kepada 4 bab utama. Jadi guru-guru yang nak menghasilkan karyawan muda atau nak menghasilkan buku di peringkat sekolah boleh mendapatkan buku ini sebagai contoh dan melihat bagaimana format, bagaimana projek ini diusahakan oleh Puan Nurhayati Razali, bagaimana Puan Nurhayati membahagikan setiap tajuk. Okey, saya berkongsi buku ini kerana buku ini bagi saya adalah buku start off yang sangat baik sekiranya cikgu-cikgu di luar sana nak menghasilkan buku dan nak melatih anak PSS untuk menulis sebuah buku. Okey, boleh dapatkan buku dari Subis, dan buku tersebut dalam review dalam Berita Harian diletakkan tagging 3, penilaiannya 3 cup kopi, itu maksudnya tak rugi membaca. Jadi untuk semua JPM dapatkanlah buku ini sebab buku ini adalah satu contoh yang baik untuk kita bermula untuk menghasilkan karyawan di peringkat sekolah. Okay, next slide. Apabila kita ada buku, banyak program yang dapat kita laksanakan rentetan daripada penghasilan sebuah buku. Bukan hanya sekadar kita mendidik anak murid kita supaya menulis, tetapi setelah buku dipegang di tangan, ini adalah pengalaman kami semasa Pesta Buku Antarabangsa 2019 di mana kita mengadakan forum apabila pena mendidik. Apabila kita laksanakan forum, kita bercerita pengalaman masing-masing. Jadi apabila kita menulis buku berdasarkan pengalaman, ini berbeza juga buku berdasarkan pengalaman dan buku cerpen, buku fiksyen. Buku cerpen dan buku fiksyen adalah buku yang direka, yang bukan kisah benar, tetapi buku berdasarkan pengalaman adalah buku yang pada pandangan saya secara peribadi lebih mahal, kerana apabila buku itu ada di tangan, kita boleh melaksanakan forum, melaksanakan mini webinar, seminar bengkel dan sebagainya, menceritakan pengalaman kita sehingga terhasilnya buku, dan juga menceritakan sebahagian daripada kisah-kisah yang tercatat pada buku. Itu sebab pengalaman akan menjadi mahal apabila ditukarkan kepada buku. Okay, next. Selain menulis buku-buku dalam bentuk separa ilmiah, saya katakan buku PSS separa ilmiah, saya juga terlibat dalam karya buku-buku secara berjemaah dengan penulis. So dalam konteks ini saya bernaung dengan Puan Sri Dia Saharudin, dan syukur Alhamdulillah setelah bernaung sejak tahun 2016, kini saya merupakan admin di Universiti Inspirasi Kisah Hidup, iaitu satu kita kata universiti maya yang melatih
pengkarya-pengkarya baru guru, dan kita juga ada merancang untuk menghasilkan karyawan di peringkat kanak-kanak, tapi masih lagi dalam proses perancangan. Tapi kenapa saya join tim ni? Guru-guru yang ingin menjadi penulis, saya sarankan untuk join bengkel ataupun tim-tim penulisan, penulis-penulis tersohor, kerana kita yang kita kata sebesar ikan bilis ini akan belajar bagaimana buku dipasarkan, akan belajar bagaimana buku kita terbit, dan paling manis akan merasai pengalaman bagaimana buku kita dilancarkan di pesta buku antarabangsa. Itu adalah sangat manis walaupun kita menulis secara kompilasi, dan daripada situ kita dapat kumpul pengalaman, kita kata bajet artis duduk di pesta buku, sains dan sebagainya bila kita bernaung dalam projek kompilasi yang besar. Ini sangat penting, dan cuba para penonton lihat ada gambar di hujung itu di mana saya bercakap dengan seorang anak kecil. Saya masih ingat namanya Daniel. Ketika itu usianya 11 tahun, darjah 5. Daniel ini telah menghasilkan bukunya sendiri. Diary Daniel, yang mana ibunya telah kita kata telah membantu Daniel menerbitkan karyanya sendiri yang merupakan diary perjalanan hidupnya sebagai seorang kanak-kanak. Kita nampak biasa, tapi saya sendiri apabila memiliki diary tersebut, saya baca dan saya lihat bagaimana interaksi seorang anak kecil, dan setiap catatannya ada lengkap dengan moral value, pengajaran dan sebagainya. Jadi kisah itu nampak kecil, tapi bila kita beri buku itu kepada pelajar lain, mereka banyak belajar bukan bagaimana untuk menguruskan waktu di rumah, belajar di rumah dan sebagainya. Jadi Daniel ini boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak sekolah rendah. Tidak mustahil untuk menghasilkan buku asalkan anda semua tahu cara untuk menulis. Next slide. Apabila kita ada buku seperti mana yang saya terangkan, next slide. Next slide. Apabila kita ada buku, kita boleh melaksanakan perkongsian ilmu. Sekarang ni kalau slide ini bergerak, sepatutnya kita dapat melihat beberapa gambar, beberapa seminar, beberapa bengkel yang dilaksanakan hasil daripada penulisan buku. Dan pada waktu sekarang kita ada webinar. Jadi cikgu-cikgu di sekolah boleh buat program resensi buku ataupun webinar berkongsi dengan penonton-penonton di luar sana kisah yang terdapat dalam buku tersebut. Teknikal, tolong gerak ke next slide. Slide yang seterusnya. Ini yang saya katakan gambar di mana bila kita ada buku, kita boleh buat program di pesta buku. Jadi kalau cikgu dapat menghasilkan buku di peringkat sekolah, cikgu boleh maklumkan ataupun boleh berjumpa dengan pegawai di Perpustakaan Awam Negeri masing-masing dan maklumkan bahawa nak melaksanakan program. Mereka tentu suka sebab di Perpustakaan Awam memerlukan ramai pengkarya-pengkarya muda untuk menggalakkan amalan baca dan menulis. Jadi di sini saya kongsikan program saya dengan tim PSS Idaman di Pesta Buku Negeri Kedah. Ini perkongsian saya bersama Puan Nurhayati Razali dan Ustaz Azlan. Di Pesta Buku Kedah juga untuk buku dari Subis ke Bologna. Kemudian kisah membangunkan PSS juga dikongsikan bersama guru-guru pelatih di IPG Kampus Darul Aman serta melaksanakan webinar, book review dan sebagainya. Walaupun kalau gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar saya selaku guru, tetapi idea ini adalah suatu yang tidak mustahil untuk cikgu-cikgu laksanakan kepada anak didik masing-masing. Next slide. Apabila kita kata dah mantap
dalam penghasilan buku-buku berbentuk karya berjemaah. Okay, next slide. Kita boleh menghasilkan buku solo. Dan saya telah menghasilkan sebuah buku solo berdasarkan pengalaman Okay, next slide. Okay, saya teruskan ya. Mungkin ada masalah teknikal. Okay, berdasarkan pengalaman saya menghasilkan buku solo iaitu Kenapa Kita Hidup Anakku, dan syukur Alhamdulillah buku solo ini dalam masa 3 bulan kita kata dalam masa 3 bulan telah pun habis cetakannya yang pertama. Jadi sebenarnya buku kisah hidup boleh pergi jauh kerana ia adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri. Saya juga menulis buku Kurma Daging Pujaan bersama dengan penulis lain berkongsi resepi serta pengalaman ibu saya, bagaimana ibu saya memasak menggunakan resipi yang mudah-mudah. Ketika dulu masa kecil kita tak tahu kenapa mak kita suka masak resipi A atau suka masak resipi B, tapi apabila kita menulis barulah saya sendiri perasan bahawa apabila kita menulis masakan ibu itu terkandung falsafah, pengajaran. Contohnya macam ibu saya adalah seorang ibu berkejaya, jadi masakannya adalah masakan yang mudah, yang simple tetapi berkhasiat. Jadi sebenarnya di sebalik masakan itu juga ada pengalaman, ada pengajaran untuk kita kongsi bersama dengan pembaca. Saya juga menulis dalam buku Sejadah Dihamparkan, Zikir Dilagukan. Kemudian buku solo saya Kenapa Kita Hidup Anakku, pengalaman saya membangunkan PSS ditulis dalam Aku Bukan Cikgu Syahari. Dan untuk makluman semua, buku Aku Bukan Cikgu Syahari itu dipromosikan dijemput Puan Sridia semasa program Selamat Pagi Malaysia di sempena dengan Hari Guru. Jadi kisah bagaimana saya membangunkan pusat sumber di tingkat 4, pusat sumber yang zero, yang tak ada apa-apa dimasukkan dalam buku Aku Bukan Cikgu Syahari. Dan yang terkini, kita himpunkan 200 karyawan guru menceritakan pengalaman mereka menghadapi PKP 1.0, dan buku ini telah pun kata penghantarnya ditulis sendiri oleh Tan Sri Dr. DJ Hisham. Jadi sebenarnya itu juga adalah sejarah. Kita nampak biasa saja bagaimana kita biasa belajar secara bersemuka, tiba-tiba kita menghadapi pandemik COVID-19, kemudian para guru terpaksa berubah kepada sistem pembelajaran di rumah secara PDPR, dan kisahnya telah pun dirakamkan dalam buku warna merah dan biru tersebut. Okay, next. Okay, next slide. Di samping itu, saya juga menulis dalam bentuk anekdot. Okay, anekdot motivasi. Anekdot ini mudah cikgu-cikgu. Sekiranya ada ilmu, ada pengalaman, anekdot ini mudah kerana ia merupakan kisah-kisah pendek yang dihimpunkan dalam satu buku. Jadi untuk menulis di peringkat sekolah, saya sangat mencadangkan untuk cikgu-cikgu melatih anak-anak kita menulis anekdot. Okay? Dan nanti saya akan maklumkan kalau nak belajar menulis anekdot, boleh bernaung dengan syarikat penerbitan yang mana. Okay, next. Dan ini adalah pengalaman saya menukar pengalaman kepada buku. Dan di peringkat sekolah juga kami telah pun, kami SMK Sultanah Bahiyah telah pun menjadi penerbit. Okay, next. Kami telah pun menjadi penerbit dengan membuat pendaftaran di Perpustakaan Negara, dan SMK Sultanah Bahiyah telah pun menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Inovasi Terbaik Pelajar MYPIB, di mana kita himpun 53 projek yang
ditulis oleh murid 53 projek individu MYPIB murid kita compilekan untuk kita kongsi bersama dengan guru-guru serta para pelajar lain seluruh Malaysia. Okey. Buku ini boleh dibeli, kalau berminat boleh berhubung dengan saya dan tidak mustahil jika sekolah cikgu juga boleh menerbitkan buku sendiri. Jadi proses penerbitan itu tidaklah sukar dan perlu melalui beberapa siri lah untuk bergelar penerbit. Jadi Pusat Sumber Cikgu juga boleh menjadi penerbit buku. Okey, next slide. Bagaimana menukarkan pengalaman kepada buku? Okey, saya pergi dengan pantas. Mungkin di pihak teknikal ada masalah teknikal lah. Okey, untuk menukarkan pengalaman kepada buku, yang penting kita mesti ada perancangan. Okey, kita mesti ada perancangan di mana cikgu mesti ada timeline. Okey, contohnya cikgu mungkin nak buat perjumpaan dengan anak murid semasa cuti hari raya, sebab sekarang tak ada masalah sebab webinar kita boleh guna Google Meet. Okey, kumpulkan sekumpulan pelajar yang berminat, buat perancangan dan buat timeline supaya kita bagi tempoh kepada anak murid kita ataupun guru-guru nak terlibat. Okey, apa tajuk yang kita nak buat, bila proses ini berlaku dan bila buku kita akan disunting, okey, diterbit dan juga dipasarkan. Jadi timeline adalah sangat penting. Okey, seterusnya mesti ada fokus. Yang dikatakan fokus ialah letakkan satu tajuk, satu tema. Jangan ambitious buat banyak buku, kononnya cikgu nak buat buku edisi 1, edisi 2. Jangan ambitious, hasilkan satu buku dulu. Okey, supaya cikgu belajar bagaimana untuk menghasilkan sebuah buku. Sebab menghasilkan menerbitkan buku adalah perkara yang teknikal. Jadi cikgu mesti ada fokus. Dan pengalaman itu sebaiknya dilalui oleh penulis. Sebab kalaulah penulis tak lalui pengalaman, dia cipta, kita kata cerita, boleh menulis tetapi itu sudah masuk kategori penulisan cerpen. Kena ingat, buku fiksyen, buku cerpen dia masuk kategori lain. Okey, ataupun buku cerita kanak-kanak masuk kategori lain, iaitu kategori fiksyen ataupun buku kita kata buku fiksyen ataupun kita kata buku dalam bentuk cerpen. Maksudnya kisah asal kemudian ada olahan dan ada penambahbaikan cerita supaya cerita itu lebih menarik. Tetapi sekiranya kisah benar kena masuk 100% supaya cerita itu tidak dipertikaikan. Tapi suka untuk saya maklumkan bahawa kalau cikgu nak pergi jauh, okey, sebenarnya lebih baik menulis kisah hidup sebab pengalaman itu jauh lebih mahal. Okey, seterusnya tadi saya sebut perancangan, kemudian fokus dilalui oleh penulis, okey, dan pengalaman itu adalah aset penulis sendiri. Okey, next slide. Seterusnya. Okey, ada satu lagi slide. Pengalaman itu adalah satu aset penulis, jadi kita letakkan tema dan penulis mesti fikirkan apakah pengalaman terbaik untuk dikongsi bersama dan pilih hanya satu kisah paling istimewa yang kita nak kongsi bersama pembaca. Dan pastikan bahawa penulisan kita itu jangan sekadar penulisan hanya untuk menceritakan, tetapi kisah itu perlu dimasukkan elemen teladan dan inspirasi. Moral value mesti ada dalam penulisan kita supaya penulisan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Okey, jadi dalam proses suntingan nanti tolong pastikan bahawa setiap karya itu mesti ada teladan dan inspirasi. Okey, seterusnya. Sebelum menghasilkan buku, mestilah ada sedikit kajian, mengkaji karya-karya yang terdahulu. Sebagai contoh, katakanlah cikgu nak hasilkan sebuah karya berkenaan dengan pengalaman anak-anak sebagai pengawas pusat sumber. Cari karya yang hampir sama, tak kisahlah pengawas sekolah ke, okey, guru ke dan sebagainya. Ini adalah sangat penting sebab bila kita menulis, sebenarnya kita adalah saudagar perkataan. We make business. Jadi cikgu kena buat kajian apakah karya terdahulu sebab kita tak mahu yang pertama karya itu sama. Kita tak mahu karya kita itu ada unsur ciplak dan kita nak cari keunikan karya yang kita nak
hasilkan. Jadi untuk buat kajian supaya buku kita itu sesuatu yang sangat berbeza, mesti baca, mesti baca, mesti baca, mesti baca, mesti baca, barulah tulis. Bukan saya yang kata, inilah yang dikatakan oleh Pak Samad Said sendiri, KA Samad Said, yang mengatakan sebelum tulis pastikan baca dahulu. Oleh itu sebab program penulis muda ini merupakan rentetan daripada Nilam. Dia menjadi seorang tokoh Nilam apabila dia mencapai tahap yang hierarki tertinggi, dia boleh menjadi seorang penulis. Oleh itu sebelum menulis, pastikan anda merupakan pembaca tegar supaya penulisan anda itu adalah sesuatu yang lebih bermakna. Kemudian letakkan sasaran dan garis masa. Ini ada kaitan dengan perancangan. Tadi kita rancang siapakah audien kita, buku apa yang kita nak tulis, kemudian siapakah penyunting, siapakah pembimbing dan sebagainya. Kemudian kita letak sasaran. Siapakah pembaca yang akan membaca karya kita dan letakkan garis masa. Mesti ada timeline sebab kita kena memikirkan hala tuju di mana buku kita nak pasarkan. Kemudian bila ada manuskrip, masuk dunia penerbitan, cari penerbit dan memikirkan masa depan buku. Memikirkan masa depan buku lah yang paling crucial atau perlu dilaksanakan. Kenapa saya kata macam tu? Ada orang terbit buku, akhirnya buku dia hanya dalam store. Ada orang terbit buku tersadai di gudang dan sebagainya. Sebab perkara masa depan buku ni kena fikir lebih awal, sebab apabila buku kita tu hampir nak diterbitkan, kita sudah ada orang nak membeli. Jadi nanti saya akan kongsikan macam mana nak tentukan masa depan buku. Okey. Jadi next slide. Oleh itu, sebelum kita menulis, saya ingin kongsikan 10 dosa besar penulis baru. Tak kisahlah anda merupakan guru ataupun anak-anak yang baru nak berkecimpung dalam dunia penulisan, penulis dia ada dosa besar dan perlu diatasi ataupun dielakkan ataupun bertaubat. Saya guna istilah bertaubat. Atasi dosa tersebut, jauhi dosa tersebut. Yang pertama, mengharapkan buku terus siap. Itu adalah mustahil. Sekiranya nak menulis, anda perlu memakai topi penulis dan manuskrip itu perlu ditulis setiap hari biarpun satu perenggan. Okey, jadi jangan ambitious tetapi tak bekerja, tak bergerak. Okey, itu adalah dosa yang pertama. Dosa yang kedua ialah tiada masa. Nak jadi penulis tetapi sentiasa sibuk, tiada masa. Sibuk atau tidak, masa kita hanya 24 jam sahaja sehari. Okey, saya ada 24 jam. Tuan pengetua ada 24 jam, cikgu ada 24 jam, okey, makcik cleaner ada 24 jam, Harta Perdana Menteri pun ada 24 jam, bergantung kepada bagaimana kita uruskan masa. Jadi kita yang bersalah kerana kita ingin ada buku tetapi kita tidak sibuk menulis. So dia ada kaitan dengan yang pertama, mesti tulis walaupun satu perenggan sehari. Kemudian, okey, dosa yang ketiga ialah penulisan perlu perfect. Sekiranya ini adalah amalan seorang penulis, okey, buku anda tidak akan siap. Ada idea, tulis saja. Ada idea, type saja biarpun ayat lintang pukang. Jangan tulis kemudian nak baiki, jangan tulis nak baiki. Okey? Sebab anda tak perlu menjadi perfectionist, sebab kalau tidak buku anda tidak siap. Sebab nanti kita akan ada hari malas sedunia. Yang kita panggil kita tak ada idea, kita malas nak tulis, pada hari tersebut editing boleh dibuat sebab kita sudah ada draft penulisan. Jadi bila kita menulis lama-lama, penulisan kita tu akan semakin banyak. Okey, next slide. Okey, saya bukan orang bahasa. Kenapa saya terdiam? Sebab semua orang akan menyatakan bahawa hanya orang bahasa, guru BM saja ataupun guru Inggeris saja boleh menulis. Hello, untuk makluman, saya juga bukan orang bahasa. Okay, saya merupakan pelajar sains. Degree saya dalam perakaunan profesional. Okay, jadi tidak mustahil untuk menjadi penulis kerana bukan semua penulis adalah orang sastra. Tulislah mengikut bidang kita dan jangan bimbang, tulis saja kerana kita ada editor yang dapat membantu kita nanti. Kemudian seterusnya, mesti ada workstation khas. Ini adalah perkara yang paling salah sebab bila kita nak menulis, kita hanya boleh menulis di tempat duduk kita saja.
Sebenarnya untuk makluman, idea boleh terjana di mana sahaja. Ada kalanya persekitaran berbeza akan menjana idea yang sangat hebat, dan ini yang saya alami semasa menulis buku Kenapa Kita Hidup Anakku. Bab yang paling menyentuh hati pembaca adalah bab yang saya tulis selepas saya breakfast di McDonald dalam keadaan yang sangat bising kerana pada ketika itu ada 2 family buat birthday party anak dia. Okay, jadi anda boleh bayangkan macam bisingnya McDonald pada itu. Tapi saya ambil duduk di meja terus menaik dan sebagainya. Apabila buku tulis siap, bab yang saya tulis di McDonald itulah yang dikatakan bab yang paling menyentuh hati, menyentuh perasaan pembaca. Jadi bekerja tak semestinya di workstation khas. Seterusnya, hanya menulis terus di laptop, edit dan terus edit. Hello, jika ini amalan anda, insya-Allah lambatlah siap karya anda atau mungkin tidak siap langsung. Anda perlu gunakan apa saja apabila ada idea, terus tulis dan catat idea tersebut. Boleh terus tulis di Telegram, boleh terus tulis di FB, boleh terus tulis di buku nota, dan kita selalu pegang handphone. Okay, apa yang kita tercatat idea tu kita tulis saja. Sebab kadang-kadang idea itu berlaku sepintas lalu dan akan hilang kemudian. Jadi tulis saja. Dan untuk makluman, saya pernah menulis di kertas tisu. Saya dapat idea, saya ambil tisu, saya tulis. Kemudian saya masukkan dalam beg. Dan apabila balik, saya kumpulkan idea itu menjadi ayat yang panjang untuk bab yang baru. Okay, next slide. Dosa yang seterusnya ialah, okay, maaf, saya fokus buku solo sahaja. Maksudnya dia tak mau join projek-projek kecil dan sebagainya. Ini adalah satu dosa besar bagi saya kerana menulis secara berjemaah faedahnya sangat besar. Hanya menulis kurang 10 muka surat, sebenarnya anda terjun dalam dunia penerbitan buku. Belajar bagaimana nak memasarkan buku, bagaimana nak membuat networking, bagaimana nak membuat iklan dan 1001 latihan tanpa anda sedari. Dan itu adalah pengalaman mahal. Sebab cikgu biasanya dia berkawan dalam kelompok cikgu saja. Kalau bercerita tentang PDP, pasti cikgu ni cekap lah. Tapi kita kena masuk, join, okay, sertai projek-projek penulisan dengan penulis yang pelbagai latar belakang. Mereka ada ilmu dan di situ kita berkongsi. Ini adalah sangat mahal. Okay, dosa yang seterusnya adalah statement bahawa buku kompilasi sukar pergi jauh. Buku kompilasi ni buku apa? Buku yang banyak cerita, buku yang ditulis oleh ramai orang. Ramai kata buku ini tak boleh pergi jauh. Ini adalah salah kerana berdasarkan pengalaman saya sendiri, buku kompilasi tetap dan juga mendapat tempat di hati pembaca dan juga dibeli oleh pusat sumber sekolah dan juga perpustakaan awam. Okey, seterusnya, dosa yang seterusnya adalah saya hendak tulis buku solo, bukan buku kompilasi dengan penulis lain. Maksudnya tak mau join projek apa, dia nak tulis dia buku solo. Jika ini berlaku, anda akan jadi seperti saya sebelum saya menghasilkan buku panduan PSS Idaman yang saya terang sebentar tadi. Ingat cerita saya keluarkan idea untuk menulis panduan PSS Idaman pada tahun 2012. Manuskripnya siap tak siap dan babnya langkau dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat ialah saya akhirnya bertemu dengan 4 beradik saya yang lain. Kami bersatu hati mengumpul idea bersama-sama dan hasilnya kami dapat hasilkan buku panduan PSS Idaman yang dicetak beberapa kali dan telah pun menulis buku panduan PSS Idaman yang kedua. Dan untuk makluman, buku panduan PSS Idaman kedua terpilih antara 30 karya terbaik guru Malaysia, inisiatif daripada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Jadi siapa kata buku kompilasi tidak boleh pergi jauh. Jadi kalau anda rasa tidak mampu, combine dengan kawan-kawan untuk menghasilkan sebuah buku. Okay? Dan seterusnya, buku mesti tebal, baru nampak kreativiti penulis. Soalan saya, anda yakin semua orang suka membaca? Bagaimana dengan reluctant reader? Reluctant reader ni adalah orang macam anak murid kita, tahu membaca tetapi tidak suka membaca. Jadi kelompok ini, dia tengok buku tebal, dia tak mau membaca. Ataupun dia awal-awal lagi menolak. Jadi untuk menarik kelompok ini, mungkin kita boleh hasilkan buku yang sesuai. Dan kita sendiri pun bila tengok kamus yang tebal, kita akan rasa takut. Jadi anda boleh menulis mengikut muka surat yang sesuai. Okay, untuk menghasilkan buku tidak perlu tunggu dia tebal. Sebab
untuk makluman, ramai ingin membaca namun tiada masa. Jadi buku ikut muka surat yang tebal, muka surat yang bersesuaian, tidak tebal, mendapat tempat. Oleh itu penulis perlu kaji terlebih dahulu trend pembaca, bukan sekadar syok sendiri. Baik, next slide. Saya telah pun kongsi mengapa anda hadir di sini, kerana saya nak supaya anda open your heart, open your mind, kerana ini adalah bengkel penulisan bagi menghasilkan buku, dan saya juga telah bercerita pengalaman saya bagaimana saya tukarkan pengalaman kepada buku, hingga terhasilnya 24 buku kompilasi dan sebuah buku solo, dan saya juga dalam proses menghasilkan buku solo yang seterusnya. Maka kita bergerak kepada 1 hari 5 waktu dalam bidang penulisan. Apakah 1H5W dalam bidang penulisan? Okey, next. Untuk menulis, kita perlu ada soalan apa, siapa, mengapa, bila, bagaimana, di mana. Mesti jawab soalan itu. Wajib. Kerana sekiranya anda tidak menjawab soalan-soalan tersebut, karya atau penulisan anda itu ada lompang. Kita melihat apa yang perlu ditulis. Baik, next slide. Apa yang perlu ditulis ialah, yang pertama, anda perlu memikirkan bahawa anda adalah seorang penulis. Baik or by group, walaupun anda guru, anda pelajar, anda adalah seorang penulis. Jadi anda untuk menghasilkan sesuatu karya, anda kena berfikir apa yang hendak ditulis dan pastikan buku itu adalah satu buku yang unik dan tidak sama dengan buku yang sedia ada di pasaran. Dan tolonglah lihat sekeliling anda. Cara terbaik ialah lawatlah kedai buku untuk buku apa yang sesuai untuk dihasilkan, dan tengoklah sekeliling apa yang sesuai untuk dijadikan tajuk. Dan apabila ada tema yang ditetapkan, sebab kita kena hasilkan buku, kita kena tetapkan tema, ada idea tentang tema tersebut, kena terus catat kerana itu adalah ilham. Dan karya yang berdasarkan pengalaman adalah karya yang terbaik sebab kita boleh kembangkan isi penulisan. Oleh itu, untuk menjawab soalan apa yang perlu ditulis, saya ambil masa anda 30 saat. Tolong pegang pen, dan kertas, tulis 5 perkataan yang terlintas di fikiran anda sekarang. Mesti buat, kalau tidak nanti untuk soalan yang seterusnya sukar untuk anda fahamkan apa yang saya akan terangkan. Tulis 5 perkataan yang terlintas di fikiran anda. Saya bagi masa 30 saat. Dah siap? Simpan 5 perkataan tersebut. Next slide. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah untuk mendapatkan idea, kerana idea itu merupakan satu anugerah daripada Allah, anugerah daripada Tuhan. Jadi bagi yang beragama Islam, untuk menjawab soalan apa perlu ditulis, bolehlah amalkan sembahyang hajat, bersolat duha, baca surah Al-Waqiah dan berdoa supaya dikurniakan idea. Kerana idea-idea hebat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang memudahkan urusan kita, dan itulah yang saya amalkan dalam penghasilan sesebuah buku. Seterusnya, menjawab soalan yang seterusnya ialah soalan siapa. Untuk menghasilkan sebuah karya, kita perlu ada mentor atau sifu atau guru. Kalau tidak, karya itu tidak akan siap. Perlu ada bimbingan dan perlu kita dapatkan sebuah karya yang menjadi rujukan kerana kita boleh melaksanakan kaedah tiruvasi. Tiruvasi ni maksudnya kita ada sebuah buku yang hampir sama dengan karya yang ingin kita hasilkan, kemudian kita buat penambahbaikan. Bukan kita plagiat. Ini saya nak tekankan, jangan tiru 100%. Tapi ada karya yang hampir sama, kita ubah suai mengikut pengalaman kita sendiri. Ini adalah sangat penting. Dalam pengalaman saya,
Okay, saya berguru dengan Puan Nurhayati Razali yang merupakan mantan CEO Literacy Resource. Saya berguru dengan Puan Sri Dia yang merupakan editor, penulis, wartawan, konsultan buku dan pembimbing kisah hidup yang kini merupakan rektor di Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Dan saya juga belajar dengan Tok Mat ataupun Tuan Muhammad Musib yang merupakan penulis dan editor dan merupakan Mushi Dewan. Jadi dengan Tok Mat, saya belajar bagaimana menulis dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Jadi, pergilah mencari mentor-mentor supaya buku anda itu dapat pergi jauh dan akhirnya diterbitkan, bukan disimpan di dalam laci semata-mata. Okay, next. Jadi bagi konteks cikgu-cikgu yang berminat untuk menghasilkan karya kompilasi, di sini saya nak mencadangkan agar saya pun letak nombor telefon, okey, ada dua kita kata sifu atau dua penerbit yang menguruskan projek antologi, okey, iaitu dengan Saifi Management dan juga sahabat kita yang merupakan seorang guru, Tuan Muhammad Mokhtar Omar yang boleh membimbing, menguruskan projek-projek sekolah dan pengkarya muda. Jadi bila kita ada sifu atau orang yang membantu, jadi karya kita tu taklah sekadar anak murid kita hanya tulis dan kita type dan simpan. Tapi boleh diterbit dan dipasarkan kerana ada step-step yang perlu dilalui, seperti permohonan ISBN dan sebagainya. Okay, next. Soalan seterusnya adalah mengapa perlu menulis? Saya yakin di hadapan saya banyak cikgu yang ada pengalaman tu sebab masuk ke dalam webinar ni. Ada cerita. Kenapa perlu ditulis? Kerana pertama, setiap karya itu tersisir keisafan dengan hidup. Adakah cikgu nak sampai kepada pembaca yang telah cikgu lalui supaya orang lain boleh menjadikan itu sebagai contoh teladan, dan cikgu mungkin nak berkongsi amalan baik dan ilmu untuk disebarkan. Itu yang saya dan tim PSS Idaman lalui. Atau mungkin menjadi amalan kebajikan dan sedekah yang mahal. Itu yang why kenapa saya menulis kenapa kisah hidup, kenapa kita hidup anakku, yang merupakan kisah pengalaman ayah saya sebagai seorang kita kata pesakit strok apasia yang tidak boleh membaca dan menulis pada usia 60 tahun. Okay. Dan sebab keempat ialah tanpa penulisan, ilmu itu tidak boleh dikongsi. Cikgu adalah cikgu GPM. Cikgu sendiri memproses buku. Tentu cikgu nak hasilkan karya yang hebat-hebat dan cikgu lebih arif dan tahu apa benda ataupun karya yang diperlukan. Jadi now, turn your student or turn yourself as a writer. Okay. Kemudian sebab seterusnya adalah buku merupakan bahan sokongan yang sangat bernilai dalam kerjaya, khususnya jika cikgu ingin melanjutkan pelajaran, cikgu ingin mohon untuk kenaikan pangkat ataupun cikgu ingin menjadi guru cemerlang, dan penulisan mengangkat martabat warga pendidik, dan yang penting penulisan itu terus hidup walaupun penulisnya telah mati. Jadi tukarkan pengalaman cikgu kepada buku. Baik. Kalau ditanya mengapa saya menulis, okay, next slide. Saya menulis kerana ini saya petik daripada FB saya. Okay, pada 20 Ogos 2016. 20 Ogos 2017 saya menulis. 3 tahun lalu saya menulis azam untuk melangkah lebih jauh dalam bidang penulisan setelah tamat pengajian PhD. Slogan cepat tulis sebelum mati dicetak pada beg yang saya usung ke sana sini, dan beg itu sudah reput. Itu slogan saya, cepat tulis sebelum mati, kerana saya takut karya saya ni saya nak jadi penulis, okay, tapi belum dapat menghasilkan karya. Jadi saya nak cepat tulis. Okay, itu adalah driver saya. Dan saya sebenarnya 7 tahun menulis di akhbar dan majalah merupakan pengalaman terbaik. Jadi sebelum saya menulis buku, saya merupakan penulis tamu di akhbar-akhbar Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Allah memberi saya banyak nikmat dan ilmu. Jadi saya rasa saya perlu kembalikan balik nikmat-nikmat itu dalam bentuk penulisan kepada masyarakat. Dan kini kad nama saya merupakan buku yang saya tulis. Daripada karya untuk memotivasikan remaja, sebab dulu saya menulis dalam Dewan Siswa, saya banyak menulis tentang isu-isu motivasi. Kini saya menulis bidang passion saya, iaitu Pusat Sumber Sekolah, hasil bimbingan Puan Nurhayati Razali. Kemudian mencuba pula penulisan anekdot bersama dengan Tuan Muhammad Musib, dan akhirnya saya menghasilkan karya solo dengan tunjuk ajar Puan Sri Dia Saharudin.
Jika ditanya big why mengapa saya menulis, ayat saya mudah saja, saya tiada harta untuk dikongsi kerana saya bukan anak jutawan, saya bukan anak orang kaya, tetapi saya ada sedikit ilmu untuk diberi kepada masyarakat dan saya ingin karya saya terus hidup walaupun saya akan mati kelak. Semoga apabila saya mati, saya dapat meninggalkan dua perkara dan mungkin bagi orang Islam ada dua perkara yang boleh ditinggalkan, iaitu ilmu bermanfaat dan sedekah jariah menerusi ilmu. Jadi ilmu kita itu terus berkembang. Jadi itu kita dapat pahala yang berterusan dan menjadi pencen kubur kelak. Baik, seterusnya bila perlu menulis. Tadi kita dah tahu apa, siapa, mengapa menulis, bila perlu menulis. Ini yang paling penting sebab semua orang nak menulis tapi bila tu nak tulis. Bila kita ada idea, okey, kena terus tulis. Banyak idea tetapi nanti dulu tu adalah perkara yang salah, tak boleh buat. Kita kena tulis sekarang. Ada idea terus tulis. Sebab tagline saya dalam buku solo, cepat tulis sebelum mati. Sebab kita tak tahu bila kita mati, bila kita akan sakit dan sebagainya. Jadi cikgu ingat tak? Okay, atau anak-anak ingat tak 5 perkataan yang anak-anak tulis, yang cikgu tulis sebentar tadi. Okay, saya bagi 1 minit, jadikan 5 perkataan itu tukarkan kepada 5 ayat sekarang. Okay, jadikan 5 perkataan yang cikgu ataupun anak-anak pengawal PSS tulis tadi, jadikan 5 ayat. Saya bagi 1 minit dari sekarang. Tak ada idea pun tak apa, tulis biarpun ayat itu lintang bukan. Okay, lagi 15 saat. Okay, yang dah selesai cuba baca kembali ayat yang anda tulis. Okay, ayat yang anda tulis itu mungkin boleh menjadi satu tajuk karya sebenarnya ataupun boleh dipecahkan kepada satu atau dua bab dan sebenarnya ayat itu boleh dikembangkan lagi yang asalnya bermula dari 5 perkataan. Okay, jadi kalau bengkel ini dilaksanakan secara kita kata bersemuka, saya boleh ajarkan bagaimana. Biasanya kita buat atas sehelai kertas A4. Okay, kita tuliskan 5 perkataan di 5 helai kertas A4 yang berbeza. So daripada kertas A4 itu kita pecahkan apa idea yang dapat kita ingat ataupun yang ingin kita sampaikan, tulis saja daripada perkataan tersebut buat ayat. Apabila cikgu-cikgu susun, okay, cikgu-cikgu boleh buat dalam dengan anak-anak nanti, apabila cikgu susun, okay, 5 kertas A4 itu nanti, cikgu akan dapat sudah satu cerita. Draft penulisan hanya perlu duduk dan tulis sahaja. Okay, itulah cara untuk kita menjana idea itu. Sebab bila ada idea mesti terus tulis. Tadi spontan saja 5 perkataan boleh tulis. Dan yang penting menulis itu mesti ada dalam to-do list harian kita walaupun satu perenggan. Dan bersama kita wajib ada buku nota sebab anda nak jadi penulis kan. Jadi dalam handbag janganlah ada lipstick ataupun alat makeup, sikat dan sebagainya. Mesti ada buku nota sebab anda nak jadi penulis. Dan sekiranya tak ada buku nota boleh menulis dalam Telegram, FB dan WhatsApp. Kalau lihat pada slide sebelah tu, saya kongsikan bagaimana saya menulis dalam WhatsApp semasa saya menulis buku solo Kenapa Kita Hidup Anakku.
Jadi bagaimana saya menulis? Bermula daripada mula-mula plan, rancang, okey, kemudian do, buat, kemudian apabila dah buat, okey, kemudian saya semak karya melalui proses check dan action. Jadi 4 perkara ini mesti ada dalam kitaran untuk menghasilkan sesebuah karya. Okey, next slide. Kita lihat dulu apa perkara yang kita buat di peringkat plan. Okey, plan adalah kita merangka idea. Sebentar tadi saya dah bagi secara kita kata idea sepintas lalu bagaimana nak menjana idea, generate idea dengan bermula dengan 5 perkataan sahaja. Kemudian jadikan 5 perkataan itu kepada 5 ayat. Setelah dapat 5 ayat, okey, cikgu-cikgu masukkan apa watak yang nak ada dalam cerita cikgu. Siapa yang terlibat dalam kisah cikgu. Mungkin ada watak A, B, paling cantik watak. Okey, kalau kisah pendek, cikgu masukkan cukup sekadar antara 3 hingga 5 watak. Jangan banyak watak sangat. Kalau dapat pun 1 atau 3 watak saja supaya cerita itu pembaca tidak keliru. Itu untuk cerita pendek lah. Kalau sebuah buku mungkin banyak watak. So masukkan watak dan binalah plot cerita seperti mana yang ditunjukkan dalam slide. Iaitu pada peringkat permulaan kita nak tulis apa, bagaimana cerita itu berkembang, okey, bagaimana cerita itu ada konflik, kemudian climax dia macam mana dan ending dia macam mana. Cikgu tulis draft. Okey, menggunakan 5 perkataan dan 5 ayat tersebut. Dan cikgu mesti pakai topi penulis. Bila pakai topi penulis, okey, maksudnya dalam to-do list mesti ada hari atau waktu untuk menulis. Mungkin terpaksa korbankan sedikit waktu rehat, mungkin terpaksa korbankan sedikit waktu tidur. Dan untuk makluman, kalau sebuah buku, saya nak siapkan sebuah buku, part paling akhir tu adalah biasanya saya akan terus menulis dan sunting sehingga jauh lewat malam. Baik, next slide. Kemudian, bahagian yang seterusnya adalah do, iaitu tadi rancang, kita buat. Jadi daripada 5 perkataan itu, okey, maka buatlah folder ikut bab-bab. Ini kalau nak menulis buku, jadi bina bab. Jadi kalau saya suka tulis perkataan-perkataan itu dalam post-it note. Okey, dalam post-it note. Kemudian daripada post-it note itu bina bab. Okey, daripada 5 perkataan tu mungkin akan keluar 10 perkataan lagi atau 15 perkataan lagi dan susun mengikut bab. Jadi sebenarnya kita sediakan bab itu dulu. Dan bab ini tak semestinya final, boleh berubah tetapi kita sudah ada kerangka nak tulis apa. Jadi mungkin cikgu nak tulis bab final dulu, tak ada masalah. Sebab saya sendiri menulis chapter 1 adalah bab yang terakhir saya tulis. Sebab bab pertama ni bab yang paling crucial, bab yang paling penting untuk menarik perhatian pembaca. Jadi biasanya saya menulis bab yang first itu adalah tulisan yang last sekali. Okey, kemudian cikgu buat folder ikut bab dan mulalah menulis. Okey, buat folder-folder dalam laptop, okey, dan tulis. Dan mungkin cikgu boleh buat bookcation. Okey, ini saya alami sendiri nak menghasilkan buku. Malah semasa saya menulis thesis PhD saya pun saya melaksanakan bookcation, di mana bookcation ni kita bercuti, tak perlu pergi jauh, mungkin dalam daerah kita sendiri, ambil hotel dan sebagainya, kita fokus menulis. Kalau anak-anak kita pun, tapi patut SOP lah, mungkin nak buat suasana berbeza, kita ambil satu tempat, homestay dan sebagainya, kita buat timeline, kita buat jadual seperti bengkel, biar mereka menulis. Sebab bila kita berubah tempat, idea itu akan lebih generate dan perubahan situasi persekitaran itu akan menjana idea sebenarnya. Dan pastikan karya asli bukan copy paste. Jadi yang saya kata KJ method, Maksri method semua ni adalah kaedah saya menulis. Okay, kalau kita buat bengkel bersemuka mungkin lebih menarik kerana kita boleh buat secara hands on. Okay, next. Seterusnya, untuk do juga, pastikan penulisan itu penulisan berkesan dengan memikirkan tajuk yang paling memikat. Okay, suka untuk saya maklumkan, jangan pilih tajuk terus. Okay, pilih tema dulu. Saya nak buat cerita tema, contohnya saya nak buat cerita tema tentang parenting, keibubapaan. Jadi tajuk kenapa kita hidup anakku itu adalah perkara yang last kali bila karya saya hampir siap. Tapi kita kena cari tajuk yang memikat kerana paling penting kita perlu menarik pembaca menerusi pengenalan. Itu sebab pengenalan saya buat part yang last sekali. Sebab nak menimbulkan kelainan sama ada nak kejutan ataupun teknik pantun, teknik anekdot dan sebagainya. Dan menulislah dari hati.
fikirkan, buat kajian dan mengapa sesuatu peristiwa itu terjadi, sebab akibat, ada tak perkaitan ilmu yang kita boleh masukkan. Contoh, perkaitan ilmu ni katalah kita nak buat pengalaman menanam pokok semasa PKP ya. Masa PKP ada orang tanam jagung, ada tanam cili, itu boleh buat cerita tau sebenarnya. Tetapi dalam kisah itu dimasukkan ilmu bagaimana penanaman cili menggunakan kaedah hidroponik misalnya. Okay. Buat kisah ada cerita bawah. Macam buku resepi yang saya tulis bersama dengan tim Seridia, buku resepi tapi sebelah tu ada kisah nostalgia bersama mak masing-masing. Jadi daripada situ kita belajar ibrah bagaimana didikan seorang ibu. Itu adalah buku yang menarik. Jadi setiap karya mesti ada perkaitan ilmu dan teks itu dipersembah dengan kemas dan mesti ada technical dan format. Untuk dapat technical dan format itu memang kena masuk bengkel dan berguru. Okay, next. Untuk bahagian sunting, tadi saya kata tulis saja. Okey, jangan tulis satu perenggan, edit. Tulis satu perenggan, edit. Saya kata sunting saja. Nanti ada satu hari yang saya panggil hari malas sedunia. Bancuh Milo, ambil jajan, maruku dan sebagainya. Okey, kita edit dengan semua elemen bahasa, semua ayat. Okey, perenggan tak perlu panjang. Okey, buku yang cantik, tulisan yang cantik adalah perenggan lebih kurang satu perenggan 5 ayat saja. Kalau nak tahu perenggan itu susah ataupun tidak, kita baca dulu. Kalau kita sendiri baca, terasa penat, begitulah kita kata begitulah perasaan pembaca. Jadi perenggan itu biar pendek-pendek saja sebab itu adalah lebih menarik. Pastikan tanda baca betul dan baca berkali-kali dan kita boleh sampaikan, beri manuskrip kita itu kepada orang lain. Dan mungkin kita ada hari edit sedunia seperti mana yang saya maklumkan. Bila malas menulis kita edit dan mestilah rujuk kamus ataupun rujuk pusat rujukan Persulatan Melayu atau PRPM secara online dan seperti mana saya katakan, dapatkan semakan orang kedua. Buat ini dahulu sebelum hantar editor. Kenapa? Bila karya kita terlalu teruk, saya guna istilah teruk, kata orang utara, bila karya kita terlalu teruk, mungkin editor terpaksa charge lebih mahal. Jadi kita semak dahulu, kemudian minta orang kedua buat semakan, barulah hantar kepada editor. Jadi kuranglah charge yang dikenakan untuk mengupah editor. Okay, next. Action. Bila kita dah siap menulis, kita hantar karya kita kepada penerbit dan pastikan penerbit kita itu menerbit buku-buku yang bersesuaian dengan karya kita. Kenapa itu adalah penting? Kerana penerbit akan bagi idea bagaimana kulit buku, bagaimana nak pasarkan buku. Kalau penerbit itu tak pernah pun menerbitkan buku mengikut tajuk kita, jadi kita ada sedikit masalah lah sebab penerbit tak ada pengalaman bagaimana nak bantu kita memasarkan buku. Dan paling penting kita kena kira kos. Untuk pengiraan kos ni, jawapan soalan ini tak mampu saya jawab sebab dia adalah part kita kata paling berbeza ikut buku, ikut jenis kertas, ikut berapa cetakan. Jadi untuk pengiraan kos memang kena berbincang betul-betul dengan penerbit dan pastikan ada perjanjian penerbitan sebab kita tak mau nanti karya kita disalahgunakan, mereka cetak, mereka jual, kemudian mereka dapat keuntungan. Jadi kita kena pastikan sama ada buku kita tu nak suah terbit. Yang dimasukkan suah terbit ni adalah self-publish. Di mana kita self-publish ni kita keluarkan modal, mereka hanya cetak dan terbit dan kita jual, self-publish ni adalah mereka cetak, hak penerbitan itu, manuskrip itu adalah hak penulis. Ada tercatat dalam perjanjian dan mereka tidak boleh mencetak sesuka hati. Kalau mereka nak cetak sesuka hati, mereka perlu menggunakan kaedah royalty. Semua tu kena tercatat dalam karya dan juga berancanglah bagaimana nak memasarkan buku. Jadi dalam tempoh action ni perlu ada kerjasama di antara penulis dan penerbit. Okay, next. Okay, kemudian soalan di mana? Okay, tadi ingat kan kita ada WH question, soalan yang seterusnya dan soalan terakhir adalah di mana? Di mana untuk menulis? Seperti mana yang saya maklumkan, perlu duduk dan tulis di mana sahaja. Selagi idea keluar, duduk dan tulis kerana setiap orang tahap keselesaannya tidak sama. Jadi bergantung, tak perlulah sampai perlu ada. Kalau dia seorang yang suka bersusunyian, dalam sebuah bilik, wujudlah satu workstation. Tapi ikut pengalaman saya, idea itu selagi terlintas di fikiran, terlintas di minda, idea itu boleh dikeluarkan bila-bila masa saja. Okay, next slide.
kita dah pun selesai perkara WH question penulisan dan kita masuk part yang terakhir, bagaimana nak memasarkan buku. Ini adalah part yang sangat penting. Next slide. Kerana kadang-kadang kita dah pun menerbitkan karya, penat-penat menerbitkan karya, tetapi buku kita itu tak dipasarkan. Ini adalah sangat penting untuk menentukan masa depan buku. Okey, next slide. Apabila pemasaran kita mantap, okey, barulah kita boleh kita boleh melaksanakan cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Sebab pemasaran buku ni adalah elemen yang paling penting untuk menentukan buku kita itu akan hidup, mati, okey, atau mati sedap, hidup, demam ataupun mati terus. Mati terus maksudnya memang sekali tu dah kita keluarkan buku sebab buku tak boleh dipasarkan, tak ada pembeli dan sebagainya. Jadi untuk memasarkan buku kita boleh menggunakan poster, blast di FB, okey, bina diri kita sebagai personal branding sebagai penulis, okey, kemudian viralkan poster dan sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh buku saya. Dan bagi JPM boleh juga membeli secara LO buku yang Pusat Sumber Idaman dengan menghubungi nombor yang tertera. Buku-buku lain stok masih ada dengan saya. Okey, next slide. Di samping itu kita juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti bersesuaian dengan buku. Ini adalah buku saya. Okey, masih lagi ada stok kalau yang berminat. Sempena Ramadan yang masih lagi berbaki 9-8 hari ini, okey, saya ada combo Ramadan di mana ini adalah buku-buku yang saya tulis pada tahun ini. Okey, compilekan 6 buku, okey, hanya RM100 sahaja termasuk pos. Ini yang mahal sebab saya pun nak bersedekah menggunakan karya dan anda jimat RM66. Kenapa saya kongsi? Di samping saya promote buku-buku saya untuk package nilam at home kerana sebagai JPM kita sekarang sedang mengadakan gerak gempur supaya anak-anak kita akan terus membaca di rumah. Tetapi saya juga nak berkongsi dengan cikgu-cikgu, ini juga antara aktiviti ataupun idea macam mana kita nak promosikan buku-buku kita, selitkan sekali dengan program. Macam dalam konteks saya sedang giat melaksanakan program kempen Nilam at Home di mana saya menjual buku karya saya sendiri. Okey, dan cikgu-cikgu boleh buat tempahan menggunakan nombor saya tu di talian 0174821979 dan memang dah tak banyak dah berbaki. Siapa cepat dia dapat dan mungkin saya terpaksa tukar tajuk yang lain pula lah untuk dapatkan set combo Ramadan tersebut. Okay, next slide. Okay, soalan saya, berminat menulis buku? Sekiranya anda berminat, anda perlu mengambil tindakan sekarang, jangan bertangguh. Okay, jangan kata tunggu selepas hari raya. Kalau sebagai cikgu boleh merancang malam ini contohnya selepas solat tarawih. Okay, letakkan target sama ada cikgu nak menulis secara solo atau cikgu nak menulis secara berkumpulan dengan beberapa JPM atau cikgu nak menulis secara berkumpulan dengan guru-guru di sekolah atau cikgu nak menulis secara berkumpulan dengan anak-anak cikgu. Okay, cikgu dah boleh rancang. Kemudian sediakan timeline, sediakan manuskrip, cari sifu, saya sudah bagi 2 nombor tadi. Okey, dan boleh juga cari sifu dengan hadir bengkel penulisan, belajar tentang pemasaran dan sebagainya. Dan sekarang cikgu-cikgu semua bertuah kerana banyak kursus penulisan secara atas talian. Macam kes saya dulu, macam mana saya belajar dengan Puan Seridia, saya mengambil cuti. Mengambil cuti sebab saya dengan Puan Seridia akan datang ke utara, saya mengambil cuti hadir bengkelnya. Kemudian bengkelnya yang kita kata segmen yang kedua tu berlangsung di Kuala Lumpur pada hari Sabtu. Jadi saya ambil tiket kapal terbang, belajar dengan Puan Seridia, tamat bengkelnya pukul 5 petang. Hari Sabtu saya bergegas pulang kerana saya bekerja kan, saya daripada Kedah bekerja hari Ahad. Jadi untuk menghasilkan sebuah karya itu memang perlu berkorban. Jadi carilah sifu. Kalau soalan saya, ada pernah bertanya, Cikgu Zuridah, boleh tak kami nak terus terbit karya tak cari sifu? Saya kata tak ada masalah. Cuma bila cari sifu itu, karya itu lebih mantap sebab mereka ada pengalaman. Karya itu boleh dipasarkan lebih jauh dan yang paling penting karya itu juga boleh dimasukkan ke perpustakaan. Sebab untuk makluman, karya-karya yang hanya ada ISBN dan CIP, CIP
saja yang boleh dimasukkan diletakkan dalam rak. Cikgu-cikgu mungkin boleh faham maksud saya ni. Kalau cikgu buka muka surat verso, ada pengkatalogan dan sebagainya kan. Jadi cikgu tak boleh create benda tu, cikgu kena melalui penerbit untuk menghasilkan ISBN dan CIP. Okay? Dan paling efektif bernaung dalam projek penulisan. Boleh tengoklah projek-projek penulisan sekarang memang banyak ya. Sekarang berlangsung projek penulisan Ramadan, projek penulisan Syawal, dan juga boleh buat menerusi jabatan, unit dan agensi, dan cikgu juga boleh mendapatkan bantuan penerbitan dan bimbingan pemasaran akan diberi sekiranya cikgu bernaung dalam projek-projek penerbitan seperti mana yang saya nyatakan. Sebab mereka akan tawarkan package untuk membantu cikgu membuat permohonan ISBN. Mereka akan tawarkan package lengkap dengan editor dan juga grafik. Memang cikgu, kalau hasil cikgu bahasa Melayu, cikgu dah pun edit. Okay, tetapi kita perlu editor yang kita kata editor yang profesional, kerana kalau kita edit, contohnya saya mengajar bahasa Melayu, saya edit sebagai dalam kasut dan kotak guru bahasa Melayu. Tapi karya anak murid saya tidak dipasarkan. Editor akan edit dalam kasut kotak orang bisnes. Itu penting. Kalau tidak, karya itu memang kita mungkin terjual dalam kelompok kita saja, tapi kita nak karya terlebih jauh, dapatkan editor profesional dan mereka juga akan menguruskan grafik. Dan yang paling penting, sekiranya cikgu menulis, cikgu perlulah mohon kebenaran selaku penjawat awam. Ada lisen cikgu ada borang, boleh berjumpa dengan kerani sekolah, mohon borang melakukan kerja luar, dan apabila cikgu dah diberi lesen, cikgu lebih berasa lega dan cikgu juga boleh bernaung dan boleh melaksanakan program tanpa ada masalah kerana cikgu telah pun mendapat kebenaran, dan cikgu pun boleh pergi jauh dalam bidang penulisan. Dan yang paling penting, menulis bukan untuk kaya tetapi untuk menyebarkan ilmu. Kalau cikgu letakkan niat, saya nak jadi tetawa dengan menulis, salah. Cikgu kena letak niat untuk menyebarkan ilmu kerana nanti takut karya cikgu tak terjual dan sebagainya, ataupun tak untung sekat mana cikgu rasa cikgu dah boleh jadi kaya, cikgu akan stres dan depres. Yang penting letak niat untuk menyebarkan ilmu kerana kekayaan itu akan datang kemudian. Dan slide saya yang terakhir, next slide, sekiranya berminat untuk menulis buku, amalkan solat hajat, sembahyang duha, baca surah Al-Waqi'ah, kerana dengan doa dan pergantungan kepada Allah sahajalah Allah akan menggunakan idea yang hebat kepada cikgu. Dan yang paling penting, your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try again. Sekiranya dulu cikgu pernah ada idea untuk menulis buku, saya pun macam saya beritahu pada tahun 2012, saya ada karya tetapi tidak dapat diterbitkan, dan karya secara kita kata secara pemasaran komersial diterbitkan pada tahun 2018. Jadi jangan susah hati kerana mungkin Allah telah tentukan bahawa itu bukan masa yang sesuai untuk cikgu terbitkan karya. Jadi change your thought, change your world, what you think is reality, dan sentiasa berdoa kepada Allah. Setakat itu saja perkongsian saya, dan saya harap hasil daripada bengkel ringkas ini maka akan terhasillah karya-karya dari pusat sumber sekolah seluruh Malaysia, kerana hanya kita sahaja yang tahu apakah karya yang terbaik untuk dibaca oleh anak-anak kita di sekolah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada moderator.